Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Yang terima kasih kepada saudara pengacara majlis, yang dihormati Tuan Imam, yang dihormati ahli jawatan kuasa serta pegawai-pegawai masjid, yang dihormati alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama-tamanya, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis yang agung, iaitulah majlis ilmu, majlis di mana di dalamnya turunnya pelbagai rahmat dan juga barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlambangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihatiha ridan bima yatlubu aw kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah malaikat menghamparkan sayapnya, iaitulah kepada mereka yang berada di dalam halaqah ilmu. Kenapa malaikat menghamparkan sayapnya? Iaitulah kerana berkenan sungguh malaikat pun redha dengan apa yang kita cari di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita nak cari apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan, saya teringat macam Tok Guru saya pesan di pondok dulu, iaitulah bila kita dipilih untuk duduk dalam majlis ilmu sebesar-besar pencarian kita, iaitulah yang pertama kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tu merupakan iaitulah tujuan dan matlamat kehidupan kita, dan juga matlamat seluruh kerja buat kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana destinasi kita yang paling utama ialah al-wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan untuk sampai kepada Allah itu, iaitulah kemuncaknya kita akan mendapat keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hak mengaji betul-betul ini, matlamat utama dia tidak lain dan tidak bukan ialah nak cari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Kemudian nak cari apa lagi? Iaitulah untuk mencari ilmu supaya kita tidak disebut sebagai manusia yang jahil pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bila kita jahil, satu hakikat utama iaitulah kita akan menjadi musuh kepada kebenaran di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana banyak ulama menyebut apabila manusia jahil dengan sesuatu perkara, ia akan menjadi musuh kepada perkara itu. Banyak juga manusia yang berada di atas dunia ini, dia menentang kebenaran kadangkala bukan kerana iaitulah bahawa sesungguhnya dalam keadaan tadi dia tidak suka kepada kebenaran, tapi kadangkala dia tidak tahu apa itu kebenaran. Banyak manusia hak jenis macam tu, dia tentang kebenaran, dia tolak kebenaran sebab dia jahil. Sebab itu kita kena elak diri kita daripada menjadi manusia yang jahil di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Nak hilang kejahilan tidak lain dan tidak bukan, iaitulah mestilah dengan kita sentiasa menafkahkan diri kita untuk menjadi manusia yang sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu, walaupun tak banyak, sedikit pun jadilah. Sekurang-kurangnya setiap hari ada penambahan ilmu di pihak kita di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita nak cari apa lagi tuan-tuan di dalam majlis ilmu ini? Iaitulah kita nak cari kekuatan untuk mendapat semangat untuk kita beramal di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana ini juga tujuan kehidupan kita. Kehidupan kita bukan sekadar untuk makan, minum, tidur semata-mata, bukan sekadar untuk iaitulah berlazat-lazatan semata-mata, tetapi ialah untuk beramal, mendapat seberapa banyak pahala dan ganjaran daripada Allah, yang kemudiannya kita akan tukarkan pula dengan yang pertama tadi, iaitulah keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhan pilih kita dapat duduk dalam majlis ilmu pada malam ini merupakan sebesar-besar anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu tanggungjawab kita yang paling utama setelah Tuhan bagi nikmat ni, sebab Tuhan pilih kita di kalangan banyak-banyak manusia yang berada dalam qaryah ayat merah malam ni tuan-tuan, iaitulah jumlah yang cukup ramai bilangannya, kita antara sedikit yang terpilih untuk dapat duduk dalam majlis ilmu ini. Artinya kita insan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iaitulah bila Allah ta'ala bagi nikmat sebesar-besar ini, inilah tanggungjawab yang perlu ada kepada kita, ialah hendaklah kita syukur sungguh-sungguh dengan apa yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Pasal apa syukur kita tekankan tuan-tuan? Kerana syukur merupakan satu sifat yang paling penting di kalangan sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pentingnya syukur, rajak kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, yang mungkin saya rasa tuan-tuan ini kebanyakannya orang yang mengaji, dan tuan-tuan pun pernah mengaji kitab ni, Penawar Bagi Hati, kitab asas kepada ilmu tasawuf di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala.
karangan seorang ulama yang cukup hebat tuan-tuan, iaitulah yang pernah menjadi guru di Makkatul Mukarramah. Dalam kitab ni Tok Guru buka satu tajuk, dia bicara tentang sifat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Qadir Mandili, syukur tu kalau kita banding semua sifat mahmudah, dia duduk pada tempat yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita banding tengok contoh. Satu sifat mahmudah nama dia sifat sabar. Satu lagi kita ambil contoh sifat mahmudah, iaitulah sifat khauf. Satu lagi sifat mahmudah, iaitulah sifat raja. Kita nak banding semua ni, empat sifat ni, syukur, kemudian sabar, kemudian iaitulah bahawa sesungguhnya apa lagi, khauf, kemudian raja. Empat sifat ini dia berada dalam lingkaran sifat-sifat yang disebut sifat mahmudah, sifat yang sepatutnya kita tanam dalam diri kita tuan-tuan. Dia kena ada, wajib. Sebab itu perkara pertama yang nak kena tanam dalam diri kita, selain daripada akidah yang betul, pegangan yang betul, iaitulah sifat-sifat mahmudah yang kita sebut tadi. Penting sifat syukur, penting. Lepas tu iaitulah sabar, penting. Begitu juga iaitulah khauf, penting. Kemudian raja pun penting. Tapi hak empat ni nombor satu sekali ialah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kata Syekh Qadir Mandili, iaitulah sabar sifat yang hanya bergelegar di atas dunia. Begitu juga sifat khauf, takut pun hanya atas dunia. Dia tak bawa sampai kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu nak sabar, tak sabar apa pun di dunia. Contoh sabar, kita kena sabar dengan setiap ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah orang yang nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini memang cabarannya cukup hebat. Dan Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Adakah patut manusia menyangka kami akan membiarkan mereka setelah mereka mendabik dada mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana boleh hang mengaku beriman, hang mengaku taat pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hang tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh. Kena uji. Dengan ujian itulah baru tahu iman hang tu betul-betul pure ataupun tidak, betul-betul genuine ataupun tidak. Kita nak tahu iman tadi dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi maqam seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmizi, iaitulah Nabi sebut apa tuan-tuan? Nabi kata, inna asyaddan nas al-balaya al-anbiya thumma al-ulama thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal atau kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat akan diuji di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maknanya siapa dia? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah nabi-nabi dan juga rasul alaihi wassalatu
wassalam. Kemudian yang keduanya yang akan paling dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ialah para ulama. Dan yang ketiga yang paling dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang saleh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang keempat kelima? Keempat kelima Nabi tak sebut dah, tapi Nabi sebut al-amsal fal-amsal. Apa makna al-amsal fal-amsal? Saya rujuk satu kitab. Nama kitab itu ialah Sirajut Talibin, karangan Syekh Dahlan Al-Qadiri. Kitab ni ialah kitab yang dikarang oleh seorang ulama Jawa daripada Jawa Timur, Kediri, Jawa Timur, yang mana dia ini merupakan seorang maknanya budak biasa, anak petani, kemudian iaitulah miskin. Dia cari jalan untuk maknanya pi mengaji, dan kemudian dia tumpang satu kapal sampai ke Mekah dulunya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dia Mekah sehelai sepinggang, dia mengaji pun guna kitab wakaf, tuan-tuan, tapi dia mengaji sungguh-sungguh. Akhirnya dia menjadi ulama yang cukup hebat di atas muka bumi Allah. Kehebatan dia terserlah dengan dia dapat mengarang satu kitab 2 jilid tebal. Kitab namanya Sirajut Talibin, yang mensyarahkan kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan berbahasa Arab kitab tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Dalam kitab Sirajut Talibin ini, iaitulah pengarangnya Syekh Dahlan Al-Qadiri, dia terjemah al-amsal fal-amsal itu ialah maknanya al-ashraf fal-ashraf. Apa makna al-ashraf fal-ashraf? Maknanya ialah selepas itu dahsyat tak dahsyat ujian yang Tuhan akan beri, dia ikut kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni makam tinggi pada Allah, lagi tinggi ujian daripada Allah. Kalau makam kita ni biasa ya, tuan-tuan, kuranglah sikit. Kalau kita pula tak ada makam langsung, tuan-tuan, maknanya lagi kuranglah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Tok Guru saya pernah sebut dulu, kita kalau kita nak tahu kita ni, kadang kita perasan, kita duk berasa kita hebat dah di sisi Allah. Kita tengok kita buat, kadang-kala kita buat amal, kita semayang, kita buat ibadat, no? Kadang dia timbullah hati ni, tuan-tuan, dia berasa macam diri dia tu hebat dah, no? Dengan Allah Ta'ala, dan dia berasa diri dia dekat dah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semak tengok betul tak makam kita ni dengan Tuhan tinggi dah, tuan-tuan. Nak tahu tang mana? Tengok ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok ujian pun Tuhan bagi kat kita, tak ada lah ujian yang hebat lagi, nah. Tapi tak ada ujian yang hebat tu pun kadang-kala temot juga, tuan-tuan. Tu makna makam kita dengan Tuhan tu rendah lagi lah, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, dia ibarat macam ada orang sebut kat saya lah, kita ustaz awat lah kita tak perang lagi, no. Kalau macam kita ni boleh Allah Ta'ala izin kita pi perang, no. Macam berlaku hari ini di Gaza, Palestin, lawan dengan Israel, no. Iaitulah maknanya awak Tuhan tak bagi negara kita pun perang ni. Ni pasti nak perang ni, nak berkobar-kobar perang ni, nak perang sungguh-sungguh ni, no. Pasal apa Tuhan tak bagi ujian macam tu? Pasal apa? Kadang ujian lain pun temot lagi, tuan-tuan. Baru ujian sembahyang berjamaah, hujan lebat tak mai dah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, nak perang go mana, no. Kadang kalau ujian yang sikit saja, tuan-tuan, macam disebut, iaitulah salah satu tanda bagaimana kita nak lihat zaman kebangkitan Islam, Islam akan berjaya menguasai orang-orang kafir. Salah satu tandanya sembahyang subuh berjamaah dia lebih ramai daripada sembahyang jemaat.
Ada tak lagi tuan-tuan belah kita? Tak ada lagi. Napilah masjid mana pun nak jumpa penuh macam subuh, macam sembahyang Jumaat. Ada tak lagi tuan-tuan? Tak ada lagi. Nak buat lagi. Tapi padanlah dengan kita ni. Pasal apa? Pasal kalau nak perang payah lagi tu Gaza, Arab Palestin sana tuan-tuan, dia duk biasa dah dengar bom, dia duk biasa dah kena bom, duk biasa dah rumah jahanam dan sebagainya, macam Afghanistan lah. Dia duk biasa dah rumah pun tak ada, duk dalam kemah, makanan pun jarang ada. Lepas tu kenderaan pun kadang keldai saja guna untuk naik di atas gunung dan sebagainya. Orang Melayu payah lagi. Pasal apa? Pasal bila tanya siapa nak daftar pergi perang ni, contohnya siapa nak daftar pergi perang, kita pakai ada orang banyak angkat tangan, semangat, dah kena perangat tadi, semangat, dia daftar mula-mula. Lepas tu kita bagi satu borang kat dia. Saya bagi tengok satu borang kat dia tuan-tuan. Borang apa? Sign, iaitulah sign mati. Maknanya kira iaitulah pengisytiharan kalau jadi apa-apa kita tak akan tuntut, dan memang kita bersedia untuk mati. Dan dia kata potong dulu nama. Payah tuan-tuan. Pasal apa? Bila kita tanya balik pasal apa? Tak boleh lah ustaz, rumah tak habis bayar ke. Dia fikir rumah satu, rumah tak habis bayar ke. Kereta 3 biji pun tak habis bayar ke. Fikir macam-macam. Fikir pula bini baru menikah pula. Allah, lagilah lagi dapat ke orang payah, kebetulan bini segak pula dan sebagainya. Sebab itu tak usah bincang lagi lah tuan-tuan hak yang tu. Pasal apa? Pasal sesuai dengan ujian yang Tuhan bagi kat kita ni orang Melayu tuan-tuan. Tu saya ingat lagi satu pengalaman dulu. Dah seorang anak murid tu, dia kira sikit-sikit, dia kata, dia mai kita, awak kita ni Tuhan tak bagi perang lagi ustaz ni. Nak perang ni. Tak mau dah. Jenis mungkar-mungkar kalau kita nak perang sungguh. Orang yang kufur apa semua kita kira nak cantas kepala. Tak apa. Tentu mai musim korban, dia pun buat korban tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Dia buat sekong pula tuan-tuan, khas untuk dia dan keluarga dia. Kemudian kita bagi pisau kat dia. Dah kata afdal korban, yang sembelih korban tadi ialah siapa dia? Orang yang masuk korban itulah yang paling afdal untuk sembelih. Kita kata hang sembelih. Pasal nak ambil fadilat besar ni, hang sembelih lah. Dia kata tak boleh, saya wakil kat ustaz lah. Pasal apa? Tak boleh tengok darah, dan darah sekali dia penin. Jawab dia masuk hospital. Yang darah tak boleh tengok, nak perang pun lah. Fikir gitu sudah. Sebab itu kadang-kala Allah Ta'ala tak akan bagi ujian kepada sesuatu puak sesuai dengan iaitulah kemampuan yang ada pada diri dia. Itu satu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Dan disitulah juga neraca ataupun iaitulah kayu pengukur untuk kita ukur kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab al-ashraf, fal-ashraf tu maknanya iaitulah bahawa sesungguhnya dia ikut dekatnya kita dengan Tuhan. Lagi dekat dengan Tuhan, lagi tinggi ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itulah maknanya untuk kita ambil iktibar, bila kita faham satu realitinya lagi dekat dengan Tuhan, kita akan diuji oleh Allah. Satu. Yang keduanya, dunia ni pun ada banyak nama. Salah satu nama dunia apa dia? Darul Fitan. Apa makna Darul Fitan? Darul Fitan maknanya negeri ujian. Tu makna dia tuan-tuan. Jadi hang duk atas dunia, hang tak mau ujian, payahlah. Kira lagu tu tuan-tuan, kena bersedialah. Realitinya ujian di atas dunia ni kita kena bersedia untuk menerimanya. Dan ubat utama kepada ujian, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, ubat utama untuk ujian ialah sabar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimah
rahimahullah, sabar pun takat dunia ya, akhirat tak payah sabar lah. Maknanya dunia saja sabar, akhirat tak ada, tak sabar lah, tak ada dah sifat sabar di akhirat. Syurga pun tak ada dah sifat sabar, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Lagi, takut merupakan satu sifat mahmudah yang perlu ada pada kita. Takut utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun takat dunia saja, akhirat tak takut dah. Malah disebut oleh ulama-ulama yang mu'tabar, iaitulah orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tak ada dah sifat takut dan sifat bimbang. Malah tak akan ada sehari pun dalam hidup mereka, satu saat pun bila mereka berada dalam syurga, iaitulah sifat takut, satu khauf, satu lagi al-hazan, sifat duka cita. Tak ada, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi baik gimana pun takut, iaitulah dia takat dunia saja. Raja, apa dia raja? Harap, pengharapan pun atas dunia ya. Macam kita duduk atas dunia ni, kita harap pada Tuhan, kita harap pahala, kita harap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia, sedangkan iaitulah syurga, tak ada dah lagi harapan. Pasal apa? Pasal Tuhan akan bagi semua kat kita, dan tak ada langsung sikit pun yang Tuhan tak bagi kat kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Malah disebut dalam syurga ni, apa saja yang hati teringin ada depan kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Sebab itu pintu syurga, kalau kita rujuk dalam kitab Futuhatul Makkiyah Muhyiddin Ibnul Arabi, tertulis perkataan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu ke dalamnya, iaitulah dengan sejahtera, dengan selamat, dan kemudian dengan perasaan aman. Itu yang dimaksudkan syurga, tuan-tuan. Jadi sabar bagus, takut bagus, rojak bagus, satu lagi syukur. Syukur ada sampai syurga. Tu nak bagi syukur duk nombor satu sekali, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pasal apa? Pasal syukur ni kita bawa sampai syurga. Sifat syukur ni, tuan-tuan, sampai syurga. Dalam syurga pun kita akan menjadi manusia yang syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita buka dalam perbahasan ulama, disebut di dalam kitab Tazkirah li Zawil Afkar fima yamurru bil insan minal a'mar, karangan ulama yang hebat daripada bumi Fatani, Syekh Abdul Qadir Wangah Budiskam Fatani. Dalam kitab ni dia sebut, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia ada beberapa nikmat dalam syurga ni. Dia nikmat tu lagi besar daripada nikmat syurga. Kita duk kata syurga tu hebat dah, tapi tak, ada lagi yang nikmat yang lagi hebat daripada syurga tu. Nampak bagi? Antaranya apa dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ini dibahas oleh ulama lain pula. Iaitulah antara nikmat yang paling hebat, lebih besar daripada syurga tu sendiri, antaranya ialah nikmat kekal. Kekal tu nikmat. Pasal apa dia lebih besar daripada syurga? Pasal kalau syurga pun tak kekal, tang mana nikmat dia? Contohnya, kan kita sebut dalam, kita dibuat dalam ayat-ayat Al-Quran, khalidina fiha abada. Neraka pun khalidina fiha abada, syurga pun khalidina fiha abada, kekal di dalamnya abada. Apa makna abada? Forever, no ending, tak ada kesudahan. Sampai bila? Sampai bila. Tak ada penyudah dia, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal apa Tuhan buat lagu tu? Pasal azab pun, kalau ada penyudah, dia tak nama azab sangat. Macam contoh lah, ada orang dia kata, contoh ni kita buat contoh penjara, dia dihukum pasal dia buat kesalahan apa-apa lah, dia kena sebat berapa rotan? 6 rotan.
Kita dengar 6 rotan sikit. Bukan rotan cara kita faham ngaji syariat ni. Rotan hak yang orang duk rotan dalam penjara tu, tuan-tuan. Kena 2 rotan pun kena berobat dulu bagi lega, lepas tu baru rotan pula. Tak boleh terus rotan. 2 rotan tu pun kena. Boleh tahu lagu mana. Buka YouTube lah tengok macam mana. Yang rotan tu 6 rotan. Apa yang kena hukuman rotan tu tak tahulah. Hang sendu lagu mana pun, kahak lagu mana pun. Jawab dia panggil mak lah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sekali kena tu boleh kencing, boleh terberak. Kalau ikut kaedah hukuman rotan ni, kita dengar 6 rotan sikit, siapa kata sikit. Dia kena 1, kena 2 tu pun seksa sungguh-sungguh. Lepas tu nombor 3 seksa, nombor 4 seksa, nombor 5 seksa, nombor 6 kurang seksa. Walaupun sakit, pasal apa kurang seksa? Pasal tak dah nombor 7. Cuba kalau kena rotan tu, dia bunuh kena rotan tu kena, dia tulis buku tu, tak ada lah hukuman ni. Tapi kalau kita tulis tu, hukuman tu kena rotan sampai bila-bila. Jawab dia memang habis lah. Tak ada harapan dah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu neraka Tuhan nak bagi seksa sungguh-sungguh. Tuhan sebut apa? Khalidina fiha abada. Tak ada harapan, tuan-tuan. Koklah ada harapan lagi pasal kitab. Kalau kita buka kitab tazkirah tu, dia sebut Allah Ta'ala menzahirkan keadilan dia. Zahirkan keadilan dia, di mana iaitulah Allah Ta'ala ini besoknya, walaupun binatang ni dia kira orang panggil apa, maknanya tak ada dah macam manusia dihidup balik untuk dihisap kemudian dibalas, natang tak. Tapi walaupun tak, ada juga binatang-binatang yang Allah Ta'ala akan hidup balik tu. Iaitulah mungkin masa mati lu, satu binatang ni kaki buli, satu binatang lagi kena buli, dan kemudian sampai mati. Kemudian Tuhan hidupkan 2 binatang ni untuk zahirkan keadilan Allah, di mana iaitulah binatang hak kena buli besok ni Tuhan tukar jadi pembuli pula. Binatang hak pembuli dulu jadi hak kena buli pula. Lepas tu bila selesai, maknanya adil lah. Pasal hak satu dulu ni kena buli sampai mati, pembuli dia maknanya buli dia sampai mati. Binatang dua-dua ni binatang, contohnya kucing dengan kucing hak satu memang hebat punya ni, dia berkelahi dengan kucing hak yang kita kata satu kucing kemeret, kena bulilah dia. Lepas tu sampai mati dia buat kucing kemeret tu, Tuhan akan hidupkan balik 2 binatang ni. Kemudian Tuhan jadikan kucing kemeret tadi dia kemah pula. Kucing hak yang kemah dulu hak pembuli tadi jadi kemeret balik, tuan-tuan. Lepas tu maka dia pula akan cakap dan sebagainya sehingga mati pula. Iaitulah berlakulah pembalasan. Akhirnya dua-dua binatang tadi jadi tanah melalui firman Allah Subhanahu wa taala, kunu turaba, jadilah kamu ini tanah, semua jadi tanah. Orang kafir yang duduk dalam neraka tu, depa dah kena siksa. Depa pun kata, tak apa, kita kena bakar lagi. Lepas tu jadi rentung, kita pun jadi tanah macam tu lah. Kita pun akan jadi tanah macam tu. Tapi dah, tuan-tuan, Allah Ta'ala jadi balik, elok balik, bakar pula sampai rentung, jadi balik sampai bila? Sampai bila? Cerita ni tak habis kalau buat gambar. Jawab dia kira sampai betul tak habis, tuan-tuan. Pasal apa? Duk sampai bila lagu tu. Pasal apa? Pasal itulah dia azab yang paling dahsyat Tuhan nak bagi. Sama juga nikmat kalau bagi takat 3 hari, bagi takat 3 tahun, itu bukan nikmat. Macam ada satu orang kaya main kat kita, main kat kita, dia kata aku ada segala-gala macam istana, hang pergi duduk, hang nak buat apa hang buat, hang nak pergi mana hang pergilah dan sebagainya, free. Hampa 2 orang suami isteri, tapi seminggu ya. Kita pun pergi seronok tak kira lah, tak tahu nak abang punya seronok ada hari tak seronok? Ada hari tak seronok, tuan-tuan? Ada. Bila? Hari lah sekali tu.
Hari last sekali tu pasal apa? Esok tak ada dah. Lagu tu nak bang lagi. Maknanya kalau nikmat tak kekal, itu bukan nikmat. Tak usah kata nak buat contoh lah, kita buat contoh kita lah. Pergi Cameron Highland, duduk sana seminggu ataupun 3 hari lah, banyak sangat kot seminggu, 3 hari sudah lah kita pergi honeymoon dengan isteri. Lepas tu beli macam-macam, apa semua macam-macam. Seronok tak? Seronok. Hari keempat seronok dah? Tak seronok dah. Pasal apa? Duit habis lah. Seronok apa? Duit habis lah. Habis duit, dia berjalan, duit tak ada, bukan seronok. Dia berjalan satu yang seronok ni, duit ada dalam paket walaupun tak beli apa. Nak bang bagi tuan-tuan. Duit ada dalam paket, kita seronok macam kita pergi ramai-ramai kawan-kawan pun. Kalau duit dalam paket tak ada masalah. Kalau ada orang belanja pun tak apa, kita belanja orang pun tak apa. Walaupun kita tak keluar duit pun tak apa. Pasal janji duit ada dalam paket. Cuba berjalan duit tak ada. Ada RM3 suku yang dalam paket, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Pakai kita orang singgah makan pun kita meniku. Orang kata jom pergi makan. Hampa pergi lah. Pasal kembung perut tak apa nak sedap apa semua lagu tu. Pasal apa? Pasal duit tak ada. Kan seronok. Memang percutian ni mula seronok, hari kedua seronok, hari ketiga seronok, hari tak seronok bila duit habis. Tak ada duit dah, habis tak seronok dah. Itu sebab itu nikmat dia kena kekal. Sebab itu syurga Allah Ta'ala bagi kekal, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dan salah satu nikmat lebih besar daripada syurga, nikmat syurga tu apa dia? Iaitulah kalau kita ahlus sunnah wal jamaah. Yang ni Mu'tazilah kata tak ada. Sebab Mu'tazilah kata ini bukan nikmat. Tapi ahlus sunnah wal jamaah kata nikmat terbesar, lebih besar daripada syurga, dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil paling kuat ayat Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka pada hari itu berseri-seri. Pasal apa berseri-seri? Nadhirah ni, dia satu lagi bahasa Arab, dia ada ayat yang membawa makna berseri-seri, yang tu naimah. Naimah berseri-seri, nadhirah berseri-seri. Apa bezanya? Nadhirah ni berseri-seri yang cukup hebat, yang tak dapat nak digambarkan lagu mana seri tu. Muka manusia pada hari itu berseri-seri sungguh. Pasal apa? Ila rabbiha nadhirah, sebab dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duk sembah lama atas dunia ni berpuluh tahun, umur 90, duk semayang, duk buat ibadat, boleh tengok Tuhan ke dengan mata kepala? Tak. Siapa kata dia nampak Tuhan dengan mata kepala, kufur. Sebab mata kepala ni kita tak dapat melihat Tuhan atas dunia. Esok di syurga, esok baru boleh tengok. Itu kaedahnya, tuan-tuan. Jadi kita duduk atas dunia berapa puluh tahun, kita duk buat ibadat, tak dapat tengok Tuhan. Macam disebut dalam satu ayat, macam disebut makna ihsan. Apa makna ihsan? Ta'budullah ka'annaka tarah fa wa illam tarah fa innahu yara. Kamu beribadat pada Allah, kamu sebenarnya iaitulah ta'budullah ka'annaka tarah, macam kamu nampak Tuhan. Wa illam tara, sekalipun kamu tak nampak Tuhan, fa innahu yara, Tuhan nampak kamu. Memang tak nampak Tuhan dengan mata kepala. Nak bagi tuan-tuan, tahu-tahu kita duduk di dunia berpuluh tahun tak pernah tengok Tuhan, kita dambakan Tuhan, tahu-tahu Tuhan tunjuk muka dia. Nak lagu mana? Nikmat tu nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak lagu mana? Nak buat contoh lagu mana? Macam orang pertama kali pergi umrah. Tak tahulah, cuba tuan-tuan pergi. Contohnya kita pergi umrah tu, kata masuk mula tu kita semayang waktu. Contohnya waktu zuhur ke apa, contoh semayang waktu zuhur. Masuk dalam dataran Kaabah depan mata. Selama ni buat ibadat menghadap Kaabah, tapi bukan Kaabah depan-depan. Ni Kaabah duduk depan kita. Apa perasaan kita, tuan-tuan?
Tak tahu lah. Siapa yang pengalaman tahulah. Maknanya tengok mula tu Allah tak tahu nak habaq kemanisan ibadat semayang dah. Lepas tu menitih air mata kita tuan-tuan. Tak tahu nak habaq. Siapa yang pengalaman tahu, siapa yang pernah pergi umrah, mula-mula sekali masuk tengok Kaabah depan, kemudian kita semayang depan, boleh tahulah lagu mana perasaan dia tuan-tuan. Ada pula seorang kata agak saya tak rasa apa ustaz. Tak tahu lah. Ini kena berobat. Ini kena berobat. Kalau tak rasa apa tu tak tahu lah. Kita nak bang ke mana lagi kita tak tahu lah. Tapi kalau dia betul-betul ada iman, orang yang hebat dalam dia apa semua, memang dia akan rasa sayu. Pasal apa? Nikmat dia tak dapat nak digambarkan dengan satu gambaran dan kata-kata. Ni Tuhan yang kita sembah, yang kita mengaji tauhid lama dah. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada perbandingan dan perumpamaan jua pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu yang bila Tuhan tunjuk rupa dia, masing-masing tercengang. Dalam kitab dia sebut tercengang. Kau siapa tercengang? Tercengang tu satu, duk fikir balik. Di dunia pernah tengok tak macam siapa? Pernah tengok tak? Di dunia tu duk fikir balik. Kalau macam kita di sini, kita di dunia ni, memang pi mana pun tertengok dan kita nampak. Dan kita boleh fikir balik, macam ada orang kampung ku pernah tengok ni. Padahal macam tentu pergi Mekah, tengok-tengok, muka macam Pak Luqman ni. Padahal pergi tanya balik, bukan Pak Luqman, orang Azerbaijan. Takkan Pak Luqman orang Azerbaijan. Tapi muka sebiji dengan janggut dia macam tu semua, macam tu semua. Pasal nak buat macam mana, pelanduk dua serupa yang Tuhan bagi jadi tiada dunia sama. Tapi kita pun duk fikir balik masa tengok Tuhan ni, pernah tengok tak macam siapa-siapa? Dapat jawapan. Betul macam Tuhan kata, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada. Satu, lah tercengang. Lepas-lepas tercengang tadi, barulah berasa nikmat Allah Ta'ala bagi tadi hebat. Sebab apa? Tak tertipu macam orang kafir yang mereka kata itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan. Padahal itu semua bukan Tuhan. Maka semua pakat sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syurga tadi. Lalu Tuhan kata, bangkit wahai hamba-Ku. Hari ini bukan hari sujud. Hari ini bukan hari amalan. Hari ini bukan hari untuk beribadat lagi. Pasal apa? Pasal hari ini hari balas. Yaumul jaza, hari yang aku nak balas ke hampa. Sebab hampa buat ibadat dulu, taat sepenuhnya, pegang sungguh-sungguh. Hari ni aku nak bagi ke hampa nikmat. Lalu apa jawab makhluk pada waktu itu? Ya Allah, kami sujud ni bukan pasal apa, sebab sujud syukur kepada Engkau. Tu yang kata syukur tadi ni bawa sampai kepada syurga. Dan syukur juga, ni kita nak bawa, nak bagi faham betul-betul tuan-tuan, ia merupakan manifestasi kepada segala amal ibadat kita. Sebab itu Tuhan bagi kat kita, Tuhan anugerahkan kita apa-apa ni. Apa manifestasi dia? Syukur. Tambah-tambah Tuhan bagi kita ni macam kita semua ni ahli kebenaran. Orang yang istiqamah dengan masjid, orang yang rajin buat ibadat pada Allah, orang yang rajin mengaji, orang yang duduk dalam perjuangan Islam, orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Tuhan bagi semua tadi ni, iaitulah apa manifestasi dia? Syukur. Yang disebut manifestasi syukur tu antaranya oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah.
Dalam satu kitab disebut Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, dia kata apa? Dia kata iaitulah bahawa sesungguhnya syukur tu manifestasi daripada apa yang Tuhan bagi kat kita, semua ibadat, nikmat dan anugerah. Kita nak tunjuk tang mana kata kita betul-betul menghargai nikmat tadi, iaitulah syukur tu tuan-tuan. Sebab itu syukur ni bukan makna balas balik nikmat Allah. Yang ni jangan bagi duk dalam kepala kita. Pasal apa? Pasal kita tak mampu balas. Dan kita ni memang nak balas apa pun tak layak. Pasal apa? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Kita ni pula bersifat dengan sifat dha'ufat, sifat kelemahan yang tak terhingga banyaknya. Nak balas apa? Apa yang kita boleh balas pada Allah? Cuba abang Ustaz. Tak terbalas. Pasal itu amal ibadat hak kita buat kekal dengan perjuangan Islam, berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah. Inilah dia manifestasi syukur. Sebab disebut dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang panjang yang tuan-tuan pun duk mengaji, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pernah dengar hadis ni bagaimana satu ketika, hadis yang panjang ni, Aisyah radhiyallahu anha dia kata, satu malam tu dah sampai dah giliran Rasulullah untuk tidur di rumah aku. Sebab Nabi pusing giliran tu 9 orang isteri pusing lah. Sampai giliran Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata aku cukup seronok sungguh sebab malam tu Nabi akan tidur di rumah aku. Maka Nabi pun satu hari malam tu dia balik, kemudian dia masuk, kemudian dan duduk dan tidur bersamaku di atas katil. Kemudian aku pun berselimut sekali dengan Rasulullah, bertemu kulit aku dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah menyebut, wahai Aisyah, aku boleh tak aku nak minta keuzuran daripada engkau? Aku nak beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kata gitu kepada Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau ikut aku ni, aku mau engkau berada bersama denganku sampai pagi. Tapi aku tahu cinta engkau yang paling tinggi hanya Rafiqul A'la, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya Rasulullah. Aisyah kata lepas tu Nabi ni kira ambil wuduk, bersih diri, apa semua ibadat ni Allah tak tahu nak abang sampai ke pagi. Sampai sebab itulah aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau pulun ni lebih hebat daripada orang lain? Orang lain pun tak buat macam ni. Sampai malam tu, daripada malam sampai ke pagi, pulun sungguh dalam ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau dah maksum. Maksum ni apa? Terpelihara daripada dosa. Buat apa pun tak jadi dosa. Itu persoalannya. Maknanya kamu memang telah terpilih daripada Allah. Sampai peringkat tu hang pulun ni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawapan Nabi? Nabi jawab, afa akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Jawapan afa akunu abdan syakura ni lah maknanya jawapan kepada manifestasi syukur tu yang perlu ada pada kita. Pasal itu kita kalau boleh ni tak usah duk ingat apa. Buat sudah untuk kita jadi orang yang taat pada Allah, tinggal apa yang Tuhan larang sebagai satu manifestasi syukur kita pada Allah. Hak Tuhan bagi macam-macam kat kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Tapi ingat satu pandang
pantang utama kepada syukur. Ini saya sebut dalam mana-mana kuliah saya pun, pantang utama pada syukur ialah jangan guna hak Tuhan bagi kat kita untuk meruntuhkan Islam, memberi sumbangan kepada musuh-musuh Islam, dan kemudian iaitulah maknanya memberi saham kepada mereka-mereka yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, kerana ia batalkan syukur kita. Macam disebut dalam kitab Sirajul Talibin tadi kita sebut tadi ni, iaitulah pernah disebut oleh Allah. Kenapa Bal'am bin Ba'ura, ulama hebat, Tuhan bagi kelebihan dekat dia, doanya cukup mustajab, tapi dia mati kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa mati kufur? Pasal apa Tuhan cabut iman dia? Disebut dalam satu hadis qudsi, iaitulah kata Allah, lam yashkurni yawman minal ayyam bima a'taituhu law syakarani marratan lamma salabtuhu, au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kata Allah, lam yashkurni yauman minal ayyam bima a'taituhu. Bal'am bin Ba'ura ni sepanjang hidup dia tak pernah bersyukur kepadaku walaupun sekali. Lau syakarani marratan wahidah, kalaulah sepanjang hidup dia sekali sudah dia bersyukur kepada apa yang aku bagi kat dia, lamma salabtuhu, aku tak cabut iman dia. Pelik, takkanlah ulama tak ti bersyukur. Kalau takkan alhamdulillah, takkan ulama tak ti kata alhamdulillah. Kalau kata apa nama ibadat, takkan Bal'am bin Ba'ura tak buat ibadat. Kalau kata tinggal maksiat, takkan Bal'am bin Ba'ura buat maksiat. Apa pasal Tuhan kata dia tak pernah syukur walaupun sekali? Rupanya dia pernah buat satu perbuatan yang menyebabkan akhirnya Tuhan kata dia ini tidak bersyukur walaupun sekali, Tuhan cabut iman dia. Apa dia tuan-tuan? Pendek cerita sebab cerita ni panjang. Iaitulah dia pernah menggunakan doa dia untuk menjahanamkan tentera Nabi Allah Musa alaihi salam dan menjahanamkan perjuangan Islam yang dipimpin oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Maksudnya yang ni kalau kita buat, dia batalkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu apa saja yang Tuhan bagi kat kita hari ini, gunakan untuk kepentingan menegakkan Islam, walau takat mana kemampuan yang ada pada kita. Tuhan bagi kita ni pandai fikir, atau untuk caturkan untuk menegakkan Islam. Tuhan bagi kita pandai menulis. Bukan semua Tuhan bagi sama. Ada orang Tuhan bagi pandai bercakap. Bila pandai bercakap untuk kepentingan Islam dan guna percakapan untuk lawan orang yang menentang Islam. Itu satu. Dia tak boleh bercakap. Bukan tak boleh bercakap, cakap tu boleh, maksud faham. Tak boleh bercakap ni, dia bukan jenis Tuhan bagi bakat bercakap, sebab bercakap ni pun bakat. Malakah Tuhan bagi, walaupun boleh pergi kerusi ke mana pun, tapi kerusi sebagai penceramah tak boleh ceramah. Nampak bagi pasal apa? Ni bakat Tuhan bagi. Tuhan tak bagi bakat ada, boleh bercakap, tak apa, tak boleh bercakap. Maknanya Tuhan bagi pandai menulis, tulis. Tuhan bagi pandai atok program. Tuhan bagi apa lagi tuan-tuan? Tuhan bagi apa lagi kat dia? Contoh, dia tak boleh semua. Duit ringgit ada, cakap tak boleh, tulis tak boleh, apa pun tak boleh. Duit ringgit. Nak guna duit ringgit untuk menegakkan Islam. Dia kata saya menulis pun tak boleh, bercakap tak boleh, duit pun tak ada. Tulang pakat ada tulang pakat. Yang ni pun tenaga perlu. Guna tenaga. Jangan siapa pun kata saya ni apa pun tak boleh. Habis tulang pakat ada, tulang pun tak ada. Cuba dengar bunyi raput krek. Jangan mak biram beli tu. Tak boleh buat apa. Maka esok Tuhan akan tanya, gamana hang guna kelebihan yang aku bagi kat hang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tempat saya kata, satu pakcik ni dia kata saya ni apa pun tak boleh. Boleh satu ya. Apa dia? Bancuh kopi.
Bancuh kopi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bancuh kopi siapa pun pandai. Tak. Satu masjid saya nak abang Jumaat Muhabbat, masjid mana ya? Dia bila dia jamu kita tu, saya cukup berkenan tentang kopi dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ada seorang tu Tuhan bagi kat dia, tok siak ke tok wilai, dia bancuh kopi, siapa tak boleh lawan, tuan-tuan abang bagi. Padahal bancuh kopi bukan sah mana pun, sabuk kopi, gula yang hangat, yang tu lah. Tapi dah lepas tu dua kali saya pi, tak sedap kopi macam biasa. Saya kata apa saya buat tak sedap. Orang dak minum depa tak apa faham, depa kata apa? Depa kata, kopi sama ya. Itu pun kopi cat daun, ni pun kopi cat daun juga. Tak ada tukar apa, macam ustaz kata tak sedap. Lepas tu kita tanya, tok siap pergi mana? Dia pergi rumah anak dia 2 minggu tak balik. 2 bulan dah tak balik, ada urusan pom tak tahu dan sebagainya. Patut pun dia tak bancuh, orang lain yang bancuh. Jadi kepakaran kawan ni bancuh kopi untuk kepentingan Islam. Macam mana ustaz, saya tak faham. Senang ya. Satu, lantik dia ketua jawatan kuasa kopi. Penting. Ketua jawatan kuasa kopi ni pun penting, sebab kita nak mesyuarat untuk kepentingan menegakkan Islam. Kadang sampai pukul 1, pukul 2. Pentingnya adanya iaitulah bahawa hakikat dia. Jadi apa yang dia buat tadi semua dikirakan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberi pilihan dan kemudian akan diberi anugerah oleh Allah. Dia tidak disebut sebagai manusia yang maknanya kufur dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, saya rasa cukuplah sekadar itu sebagai satu tazkirah lah, nak kata ceramah pun tak pada malam ini, sebagai satu kaedah. Ambil apa yang Tuhan sebut, fadzakir in nafa'atiz zikra, berilah peringatan, kerana peringatan itu cukup memberi manfaat kepada manusia. Pengerusi sebut tadi, suruh saya memperkenalkan diri. Nama saya Badrul bin Abdul Rahman. Tahun ni cukup umur 50, sebab lahir tu 18 bulan 10 tahun 73. Cukup 50, cukup setengah abad dah Tuhan bagi duduk atas dunia ni. Mengaji dulu secara formal ataupun secara khususiahnya pondok Sungai Bakar lah, senang faham lagu tu. Lepas tu saya mengajar di Masriah setahun, tahun 96. Lepas tu 97 mengajar di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah Kulim 97 sampai kelar. Dan orang belah Kulim ni saya rasa tak payah nak kenal sangat, benda semua bekat kenal belaka dah urusan. Pasal banyak masjid dalam Kulim ni, Kelang Lama ke. Lepas tu Kulim sendiri pun saya mengajar daripada bujang dulu, tak menikah lagi. Sampai lah ni anak umur 20 dah, anak hak yang sulung. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tapi tak apalah, sebagai pengenalan kita sebut pilah untuk sama-sama kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu pada malam ni. Minta maaf banyak-banyaklah kalau ada silap dan salah ataupun kata-kata saya menyentuh mana-mana peribadi individu ataupun jamaah. Saya menyampaikan kebenaran walaupun banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu iaitulah kita tutup sebelum seserah kepada pengerusi majlis pada malam ni dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala maghfiratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.